Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami dari Kumpulan 1, saya Ahmad Hamidi bersama-sama dengan Muhammad Ikram, Nik Nur Khalidah, Saudari Adriana dan Muhammad Arman akan membentangkan isu yang telah kami pilih, iaitu uh, gejala rasuah dalam kalangan pegawai atasan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kami akan memulakan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ikram bin Nur Hisham. Okey, untuk pembentangan ini saya diberikan tugas untuk menceritakan sedikit pengenalan mengenai rasuah. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita perlu tahu dulu apa itu rasuah. Rasuah ini sering menjadi buah mulut masyarakat ketika ini. Ia perlu dibendung. Jika kita tidak bendung gejala rasuah ini, dia akan menjadi bara. Bara atas sifat keji itu sendiri ataupun kesan kepada masyarakat serta negara. Contoh yang boleh dikaitkan dengan kesan kepada masyarakat dan negara, saya boleh petik daripada peristiwa yang berlaku di Amerika Syarikat. Itu Presiden Amerika Syarikat yang namanya ialah Presiden Richard Nixon yang tumbang akibat skandal Watergate yang ada kena-mengena dengan rasuah pada 17 Jun 1972. Ini jelas sekali dapat membuktikan sesebuah negara ini boleh jatuh bukan hanya dalam medan peperangan. Ia juga boleh jatuh atas sebab masyarakat tempat itu sendiri. Seterusnya, menurut Abdul Samad Kasah, beliau ada mengatakan Malaysia, iaitu negara ini, juga tidak terlepas dengan gejala rasuah ini. Contoh boleh dikaitkan daripada apa yang dikatakan oleh Abdul Samad Kasah ini ialah peristiwa gejala rasuah yang sering berlaku di antara ahli-ahli politik di Malaysia. Sebagai contoh, kita boleh ambil pada tahun 1974 yang melibatkan Ketua Menteri Melaka, iaitu Datuk Haji Abdul Ghani Ishak, yang terlibat dengan kes rasuah ini. Seterusnya iaitu bekas Menteri Kewangan Sabah Datuk Zulkifli Abdul Hamid pada 1976. Dua contoh ini dapat menjelaskan Malaysia juga tidak terlepas daripada gejala rasuah ini. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai definisi rasuah. Secara umumnya, rasuah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu al-riswayah. Di dalam Al-Quran ada mengatakan bahawa perbuatan rasuah ini boleh dianggap sebagai satu jenayah batil dan dilarang sama sekali dalam agama Islam. Seterusnya, menurut Zaharuddin, rasuah ini merupakan harta yang diperolehi hasil daripada penyelesaian kepentingan manusia dalam memperolehi suatu keuntungan yang sepatutnya wajib diselesaikan tanpa ganjaran. Selain daripada itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga berpendapat bahawa rasuah ini merupakan satu tindakan daripada seseorang individu dalam bentuk penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah untuk seseorang individu kerana melakukan sesuatu tugas yang bertentangan dengan tugas rasminya. Sebagai contoh, sekumpulan penjenayah yang memberi sesuatu kepada pihak berkuasa untuk menutup segala kejahatan yang mereka lakukan. Jenis-jenis suapan yang boleh diberikan ialah contohnya duit, hadiah jawatan, keselamatan dan seumpama dengan itu. Secara khusus pula, Transparency International berpendapat bahawa rasuah ini merupakan satu kegiatan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa yang diberikan kepada seseorang demi keuntungan mereka sendiri. Perkara ini ataupun kegiatan ini sama sekali salah di sisi undang-undang sesebuah negara. Sebagai contoh, pegawai atasan yang melakukan kegiatan penyelewengan duit syarikat
demi keuntungan dia sendiri. Seterusnya, daripada perspektif Islam pula, ada mengatakan bahawa rasuah ini merupakan satu sogokan duit suap kepada sesebuah pihak. Ini bertujuan agar pihak-pihak tertentu itu dapat menguruskan atau menyelesaikan sesuatu perkara yang dikehendakinya dengan segera atau menguntungkan dirinya. Seterusnya saya akan membentangkan jenis-jenis rasuah. Menurut Syed Hussein Alatas, rasuah ni dapat dibahagikan kepada 7 jenis, tetapi beliau hanya dapat menghuraikan 6 jenis saja. Antaranya, yang pertama ialah rasuah transaktif. Ini ialah perjanjian yang dapat menguntungkan kedua-dua belah pihak mengenai kepentingan mereka sendiri. Biasanya, perjanjian ini berlaku antara syarikat dan juga kerajaan. Yang kedua, rasuah memeras. Rasuah jenis ini adalah satu paksaan yang diterima oleh pemberi rasuah untuk memberi sesuatu sogokan kepada seseorang untuk mengelak kerugian yang dia sedang alami. Yang ketiga, rasuah defensif. Secara ringkasnya, rasuah ini adalah untuk mempertahankan diri seseorang. Yang keempat, rasuah investif. Rasuah ini ialah pemberian barang yang tiada kena-mengena dengan keuntungan tertentu, tetapi ia berkait dengan keuntungan akan datang. Dan yang kelima, rasuah perkerabatan. Tindakan ini ialah tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk wang atau bentuk-bentuk lain kepada seseorang secara bertentangan dengan peraturan. Dan yang terakhir sekali ialah rasuah dokongan. Rasuah ini dilakukan hanya untuk mempertahankan rasuah yang sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Khalidah binti Nik Nur Zainal Abidin. Pada hari ini, saya akan membincangkan masalah rasuah di negara Malaysia yang sudah lama berlaku. Yang dulu ramai cenderung untuk membisu kerana rasa tak ada jalan penyelesaian, tapi kini menjadi buah mulut orang ramai. Seperti yang kita tahu, rasuah merupakan jenayah yang berat, namun masih berlaku sehingga kini. Amalan ini berkait rapat dengan etika dan peradaban seseorang individu tersebut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ia boleh dikatakan sebagai norma dalam kehidupan, lagi-lagi dalam alam pekerjaan. Sebelum saya pergi lebih terperinci tentang permasalahan rasuah ini, saya akan timbulkan apakah masalah dan siapakah yang terlibat, mengapakah rasuah ini boleh berlaku dan bagaimana caranya berlaku. Adakah rasuah ini juga memberi kesan kepada orang ramai ataupun individu tersebut? Oleh itu, kita mesti kenal pasti siapakah pelaku rasuah itu. Adakah rasuah ini hanya berlaku dalam bahasa Melayu atau golongan mana yang banyak melibatkan diri dalam aktiviti ini, kerana Malaysia ini pelbagai bangsa. So, kita tidak tahu adakah ia berlaku pada bangsa Cina, Melayu ataupun India. Seterusnya, bagaimana ia berlaku? Apakah faktor-faktor yang mendorong rasuah itu untuk berlaku, walaupun ramai tahu yang rasuah ini adalah kesalahan yang besar, tetapi ada yang masih pandang remeh dan fikir rasuah ini walaupun dilakukan, dia masih dapat melarikan diri. Seterusnya, adakah rasuah ini memberi kesan yang sederhana ataupun teruk? Adakah kesan ini berlaku kepada individu atau melibatkan aspek-aspek yang lain juga? Dan akhir sekali ialah, dan bagaimanakah rasuah ini berlaku? Adakah ia berlaku dalam bentuk wang ringgit sahaja atau lebih daripada itu? Oleh itu, saya akan kupaskan dengan lebih lanjut di slide yang seterusnya. Oleh itu, mari kita lihat siapakah golongan yang terlibat dalam rasuah ini. Rasuah selalunya berlaku di alam pekerjaan, iaitu perilakunya ialah di jabatan-jabatan, pejabat awam termasuklah para politik dan pegawai-pegawai yang secara tidak wajar menurut undang-undang yang hanya melakukan untuk memperkayakan kerabatnya, contohnya seperti keluarga dan sahabat handai, dengan menyalahkan guna kuasa dan kepercayaan awam yang diberikan kepada mereka. Undang-undang itu merangkumi 4 aspek, iaitu melanggar undang-undang yang dikuasakan, penyalahgunaan harta negara, merugikan negara dan juga memperkayakan diri sendiri. Seterusnya, kita lihat apakah faktor berlakunya rasuah.
Rasuah ini berlaku disebabkan oleh kelemahan peribadi seseorang seperti kurangnya iman dan takwa. Walaupun ramai tahu akan kesalahannya tetapi tetap melakukannya untuk kepentingan sendiri. Sikap ingin hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, ingin cepat kaya yang mendorong untuk melakukan rasuah ini dan juga disebabkan oleh kelemahan sesebuah organisasi tersebut yang di mana pemimpin kurang penyelaan, pemantauan yang terdedahnya kepada rasuah. Arus modernisasi sosio-ekonomi yang tak seimbang dengan pembangunan kerohanian juga turut menjadi faktor yang terjadinya rasuah ini. Seterusnya kita akan lihat apakah impak amalan rasuah ini. Amalan rasuah ini banyak memberi kesan negatif dalam pelbagai aspek. Kesan yang paling utama ialah lumpuhnya fungsi perjalanan organisasi dan ini secara tidak langsung akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara. Selain itu, pentadbiran sesebuah negara menjadi kucak-kacir yang menyebabkan kemerosotan ekonomi yang di mana berlakunya banyak penyelewengan terhadap perkara yang tidak sepatutnya. Akhir sekali, pelaku akan dipandang rendah disebabkan oleh etika dan akhlaknya yang dikaburi oleh kenikmatan dunia semata-mata. Akhir sekali, kita akan lihat apakah masalah rasuah ini. Apakah bentuk berlakunya rasuah. Rasuah nama samarannya ialah duit kopi, bunga emas dan juga lain-lain. Rasuah bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit, ia boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Antara contohnya seperti hadiah, bonus atau perkhidmatan yang sukar untuk kita kenal pasti kerana kita menganggap itu adalah satu perkara yang biasa dalam alam pekerjaan. Untuk kesimpulannya, permasalahan rasuah ini perlulah kita bendung secara cepat sebelum ia menjadi lebih teruk agar kita tidak akan menderita di kemudian hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriana Marlisa binti Fazni Hisham. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang objektif kajian ini dilakukan. Ini kerana kajian ini dilakukan untuk mencapai objektif-objektif yang tertentu. Bagi kajian ini, terdapat 3 objektif utama yang ingin kita capai. Objektif pertama kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan umum tentang gejala rasuah yang sering berlaku dalam kalangan pegawai atasan di Malaysia pada ketika ini. Terdapat pelbagai situasi yang boleh dikategorikan sebagai rasuah seperti memberikan jawatan di sesebuah jabatan kepada ahli keluarga ataupun rakan terdekat dengan mengharapkan hadiah dalam bentuk wang ringgit ataupun harta benda sebagai balasan. Gejala ini secara tidak langsung boleh melumpuhkan fungsi sesebuah organisasi tersebut dan akan menyebabkan kemerosotan ekonomi negara, pengabaian masyarakat dan sebagainya. Objektif kedua kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya rasuah dalam kalangan pegawai atasan di Malaysia pada ketika ini. Ini kerana terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya gejala rasuah dalam kalangan pegawai atasan pada ketika ini. Walaupun kegiatan ini merupakan satu jenayah yang berat dan juga sangat terlarang dalam Islam dan juga undang-undang, masih ada segelintir yang sering melakukan aktiviti ini demi kepentingan sendiri yang akhirnya memberi kesan kepada banyak pihak. Objektif terakhir kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membanteras jenayah rasuah di Malaysia pada ketika ini. Ini kerana rasuah seharusnya dibanteras dari pucuk pimpinan yang tertinggi kerana mereka merupakan orang yang dihormati dan dipandang tinggi oleh orang bawahan mereka. Oleh itu, rasuah boleh dibanteras sekiranya pucuk pimpinan yang tertinggi memupuk sifat-sifat integriti dalam diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamidi. Jadi untuk pembentangan seterusnya, saya akan menghuraikan sedikit sebanyak tentang kajian literature. Jadi pertama sekali kita akan membincangkan tentang pengenalan kepada kajian literature. Jadi apakah itu kajian literature? Kajian literature merupakan sebuah kajian yang dilakukan terhadap hasil-hasil penyelidikan yang lepas. Jadi untuk apa kajian literature ni
macam dalam konteks kami mengambil tajuk rasuah dalam pegawai atasan. Jadi apabila kami membuat kajian berkenaan isu ini, kami perlulah mengambil beberapa artikel atau kajian lepas untuk dijadikan rujukan, di mana artikel-artikel yang diambil adalah mempunyai konteks yang sama, tetapi dalam mempunyai sedikit perbezaan dari segi kajiannya. Untuk detail kami akan membincangkan dalam sektor yang seterusnya. Okey, kami ada mengambil empat artikel hasil kajian daripada pengkaji-pengkajian lepas. Yang pertama adalah impak rasuah terhadap pembangunan ekonomi negara. Jadi dalam artikel yang ditulis oleh saudari Sarah Dina ini, artikel ini membincangkan tentang impak rasuah terhadap ekonomi Malaysia lah. Jadi untuk dalam artikel ni, pembincangan yang dilakukan adalah impak rasuah ni dia boleh merosakkan sistem pemerintahan negara. Apabila kita baca artikel yang ditulis oleh saudari tersebut, didapati bahawa apabila berlakunya rasuah dalam sebuah negara, institusi pemerintahan itu boleh rosak kerana berlakunya pecah amanah. Seterusnya adalah melemahkan kuasa pemerintah. Jadi sekiranya berlaku rasuah dalam sebuah negara, hasil negara turut akan berkurang kerana terdapat berlakunya rasuah ni kita boleh cakap sebagai kecurian lah, kecurian daripada pihak-pihak atasan yang menyebabkan hasil-hasil dalam negara itu berkurangan. Jadi pemerintah juga akan boleh menjadi lemah disebabkan kekurangan hasil-hasil daripada negeri-negeri ini. Seterusnya, impak daripada rasuah ni menurut Sarah Dina, dia boleh menyebabkan berlakunya kekurangan pelaburan. Jadi sekiranya seperti dalam poin sebelum ni yang kita cakap, rasuah ni boleh menyebabkan kurangnya hasil-hasil dalam negara. Jadi disebabkan oleh ini, pelabur luar akan kurang tertarik untuk melabur ke negara Malaysia, sekaligus akan menyebabkan lembabnya pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga yang bertajuk Rasuah dalam Politik Malaysia. Jadi, artikel ini mengkaji secara umum tentang isu penyelewengan yang berlaku di negara Malaysia. Dalam kajian ini, Dr. Hilal telah mengambil satu indeks di mana indeks ini menunjukkan kedudukan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Jadi, indeks ini menunjukkan bahawa Malaysia berada di tempat ke-44. Jadi indeks ni sekiranya kita tengok dalam carta yang ada, negara yang berada di tempat pada angka yang lebih kecil merupakan negara yang mengalami kurang indeks rasuah. Jadi sekiranya dilihat Malaysia berada di tempat ke-44, boleh kita simpulkan bahawa Malaysia ni banyak berlakunya isu gejala rasuah. Seterusnya, dalam kajian tersebut juga, Dr. Hilal telah mengambil satu contoh isu rasuah yang telah berlaku di Malaysia, di mana seorang bekas ahli politik UMNO, iaitu Datuk Tan Sri Megat Najmuddin, telah menyatakan bahawa dalam pilihan raya pada tahun 1994 di Sabah, meskipun UMNO telah mengalami kemenangan, boleh dilihat bahawa banyak sumber-sumber UMNO yang telah berkurang secara drastik, di mana Dr. Tan Sri Megat ni telah menyatakan berlakulah isu memberi upah dan memberi hadiah kepada pengundi-pengundi untuk mendapatkan tempat dalam hati-hati pengundi. Dalam artikel terakhir yang bertajuk Pembangunan Integriti di Malaysia, Dr. Yusof Pon yang telah menulis artikel ini pada 2010 memfokuskan kepada langkah-langkah yang telah diambil oleh negara Malaysia untuk menaikkan semula nama negara yang telah turun hasil daripada berlakunya gejala-gejala rasuah. Jadi antara langkah-langkahnya adalah
penghayatan nilai-nilai mulia, di mana seperti dalam kita punya rukun negara, jika diamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam rukun negara itu, boleh menaikkan semula nama negara Malaysia dan membaikkan semula nama negara. Seterusnya, Akta Pencegahan Rasuah 1961 yang pada hari ini masih lagi dikemaskini mengikut peredaran zaman. Jadi dalam akta ini telah diberikan sebagai contoh beberapa guideline lah, di mana sekiranya berlaku terdapat penyelewengan yang berlaku seperti pemberian hadiah, belanja, pembelian bilik hotel kepada customer-customer yang menerima rasuah ini, boleh dikenakan hukuman, denda ataupun penjara mengikut kesalahan yang telah dilakukan. Seterusnya kita akan masuk ke dalam bahagian perbezaan kajian. Jadi dalam bahagian ini kami akan membincangkan tentang perbezaan kajian-kajian yang kami lakukan dengan kajian-kajian yang lepas. Jadi dalam kajian rasuah dalam kalangan pegawai atasan ini, kami akan memfokuskan kepada pecah amanah dalam kalangan pegawai atasan. Tak kira lah pegawai atasan dari segi politik ataupun company-company yang berada di Malaysia. Jadi perkara lain yang membezakan kajian kami adalah kajian ini akan mengambil statistik hasil daripada Google Form Survey yang dilakukan. Jadi mengapa kami melakukan Google Form Survey ini? Kerana pada hari ini Malaysia sedang dilanda wabak COVID-19, dan bukan sahaja Malaysia, malah negara-negara di seluruh dunia. Jadi perlulah dilakukan research ini secara atas talian, kerana tidak boleh melakukan perjumpaan secara bersemuka dengan responden-responden. Jadi data-data yang kami ambil adalah berdasarkan beberapa soalan yang kami edarkan kepada responden-responden, dan data-data ini akan dijadikan sebagai hujah-hujah kami dalam membentangkan isu yang kami kaji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arman bin Zainuddin akan membentangkan tentang metodologi pada kertas kerja kali ini. Bahagian ini akan membincangkan kaedah yang diguna pakai untuk membuktikan objektif kajian ini dilakukan. Satu soal selidik yang menggunakan platform Google Form telah digunakan bagi menjalankan kajian tentang gejala rasuah ini. Mahasiswa-mahasiswa UiTM telah dipilih sebagai responden untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu 1. Menguji kefahaman mahasiswa terhadap rasuah. Yang kedua, punca rasuah. Dan yang terakhir adalah cara-cara untuk menangani rasuah. Penggunaan metodologi yang tepat amatlah penting bagi memperolehi data yang benar dan relevan. Kaedah ini diguna pakai untuk mengumpul data secara kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kajian ini dijalankan, sebanyak 36 responden yang terdiri daripada golongan mahasiswa UiTM yang berjaya diperolehi dalam soal selidik di Google Form ini. Bahagian ini bertanyakan tentang kefahaman mereka terhadap rasuah, di mana ia mengandungi beberapa aktiviti sama ada ia berkaitan dengan rasuah ataupun tidak. Jawapan yang diperolehi akan menjawab pertanyaan sama ada mahasiswa sedar akan perkara ini ataupun tidak. Bahagian ini pula bertanyakan tentang punca terjadinya rasuah. Terdapat pelbagai punca di mana gejala rasuah masih lagi berlaku dan berleluasa. Persoalannya, adakah mahasiswa mengetahui punca terjadinya gejala rasuah ini? Bagi bahagian terakhir untuk soal selidik ini pula, ia menanyakan tentang cara-cara untuk menangani rasuah.
di mana responden perlu menjawab adakah perkara tersebut merupakan cara-cara untuk menangani rasuah ataupun tidak. Berdasarkan kaji selidik yang dibuat, bagi bahagian pertama iaitu kefahaman mahasiswa tentang bentuk-bentuk rasuah yang berlaku di Malaysia, keputusan secara keseluruhan menunjukkan 51.9% daripada 36 responden bersetuju bahawa situasi-situasi yang dinyatakan boleh dikategorikan sebagai rasuah. Manakala 37.26% responden pula memilih untuk tidak bersetuju dan selebihnya tidak mengetahui akan situasi-situasi tersebut dikategorikan sebagai rasuah. Bagi bahagian kedua pula, iaitu punca-punca berlakunya rasuah di Malaysia, majoriti responden mengetahui tentang punca-punca berlakunya rasuah di mana ia dapat dibuktikan dengan jumlah peratus responden yang menjawab ya mengatasi responden yang menjawab tidak bagi setiap soalan yang dikemukakan. Bagi bahagian terakhir untuk kaji selidik ini pula, iaitu langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membanteras jenayah rasuah ini, jumlah peratus responden yang menjawab ya bagi kesemua soalan yang dikemukakan masih lagi melebihi jumlah peratus responden yang tidak menjawab ya. Secara keseluruhannya dapat kita lihat di sini di mana mahasiswa pada masa kini mengambil tahu dan juga sedar akan segala jenayah rasuah yang sering berlaku dalam kalangan pegawai atasan di Malaysia pada ketika ini. Ini merupakan aspek yang sangat penting kerana mahasiswa pada masa kini akan menjawat jawatan di mana-mana sektor pada masa akan datang dan mereka hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan diri mereka daripada terlibat dalam gejala rasuah ini. Selain itu, dapat kita lihat juga di mana faktor terbesar yang menjadi punca jenayah rasuah semakin berleluasa di Malaysia pada ketika ini adalah kerana sikap kerajaan yang berat sebelah dalam menentukan hukuman kepada pegawai-pegawai atasan yang melakukan rasuah, terutama sekali mereka yang menjadi penyokong kuat kepada pemimpin-pemimpin ini. Kebanyakan pemimpin-pemimpin ini takut untuk mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai atasan ini kerana kebanyakan mereka yang mengambil rasuah ini adalah terdiri daripada kalangan mereka yang mempunyai pengaruh besar dalam sesebuah jabatan tersebut. Dengan ini juga, objektif terakhir kajian kita iaitu cara-cara yang boleh dilakukan untuk membanteras rasuah di Malaysia telah berjaya dijawab di akhir kajian ini. Dapat kita lihat bagaimana tampuk pemerintahan yang tertinggi memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha kita untuk membanteras jenayah rasuah yang semakin berleluasa, terutamanya dalam kalangan pegawai atasan. Ini kerana pada zaman ini, kebanyakan kes-kes rasuah yang hangat diperkatakan oleh media datangnya daripada penjawat awam yang menjawat jawatan tertinggi di sesebuah jabatan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah memenuhkan ilmu agama di dalam diri kita supaya kita dapat mengawal nafsu kita daripada terjebak dalam jenayah rasuah ini. Kesimpulannya, kegiatan rasuah merupakan satu gejala yang tidak sihat dan membahayakan serta memusnahkan masa depan generasi akan datang. Gejala rasuah ini bukanlah sesuatu yang amat jarang berlaku, tetapi ia bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Walaupun perkara ini sudah kerap ditangkap, diberkas, namun jenayah ini masih kekal aktif dan bebas dilakukan, terutamanya di kalangan pegawai atasan. Perkara ini dipandang buruk oleh masyarakat kerana ia merupakan perkara yang tidak wajar dilakukan oleh seorang pemimpin. Hal ini kerana jenayah ini boleh mempengaruhi generasi muda dalam mendirikan pentadbiran negara pada masa akan datang. Pihak-pihak tertentu perlu mengambil berat tentang perkara ini sebelum nasi menjadi bubur. Jenayah ini bukan sahaja merosakkan imej negara di mata dunia, bahkan merosakkan masyarakat itu sendiri kerana seorang pemimpin mencerminkan rakyatnya. Katakan tidak pada rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. Sekian, terima kasih.